Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung pembacaan kitab Bahrul Madhi juzuk yang ke-18 dan kita dah baca bab yang ke-35, iaitulah berkenaan dengan minuman ahli neraka. Ya. Minuman ahli neraka kita dah baca. Cumanya kita baca sekerat. Jadi hari ini kita sambung, kita habiskan tentang nas ataupun hadis-hadis berkenaan dengan bentuk minuman ahli neraka. Kita dah baca hadis 54 yang menjelaskan tentang satu daripada bentuk minuman ahli neraka ialah, kata Nabi, seperti al-muhli. Al-muhli ini ialah seperti hampas minyak. Kemudian kita dah baca hadis yang ke-55 yang menyebutkan tentang air panas, al-hamim. Di neraka ada air panas yang memang dikhususkan untuk memandikan ahli neraka. Ada. Dan kita dah baca, dan kisah hadis ni amat mengerikan. Ya. Hadis ini hasan sahih. Nabi cerita orang dalam neraka tu dimandikan dengan air panas, dan panasnya itu ialah panas neraka lah. Jadi bila mandi saja dengan air itu, jatuh saja air ke atas kepala mereka, tembus tengkorak dia, tembus sampai ke perut, keluar kot tapak kaki. Maknanya dia tak mengalir kot kulit luar, dia makan dalam. Jadi kalau begitulah keadaannya kena mandi, tentulah sakit sangat. Tentulah azab sangat pada orang yang kena mandi. Kemudian kita dah baca hadis yang ke-56 daripada kitab Bahrul Madhi ini, yang menyebut tentang satu daripada minuman ahli neraka juga ialah air nanah. Allahu Rabbi. Ya. Air nanah. Ini saya ulang sikit sebelum kita sambung, biar nampaklah dia punya kesinambungan dia tu. Ya. Dalam hadis ke-56 ni dia sebut satu daripada minuman orang dalam neraka, air danau. Teruk senyap air danau ni. Ya. Kalau didekat dengan muka orang yang nak minum air tu, dekat saja tu dah gugur dah kulit muka dia. Maknanya teruk sangat. Belum masuk lagi dalam kerongkong, hampir saja dengan muka dia tu dah gugur dah kulit muka dia. Bila saja dia minum, hancur leburlah organ-organ dalam tubuh dia. Allahu Rabbi. Kemudian kata Syekh Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, dia sebut sikit tentang air danau ni berdasarkan nas-nas yang dia kutip. Dia kata air danau ni bukan setakat buruk rupa dia. Kalau kita pun boleh faham, air danau, air nanah dah, air busuk, darah busuk yang dijadikan minuman. Mana bukan setakat dia tu busuk dan menjijikkan, kata Syekh Al-Marbawi. Dia kata
Yang menyebabkan dia tu teruk bukan setakat dia tu busuk dan menjijikkan, tapi dia tu sendiri bisa. Air danau tu yang jadi minuman tu dia bisa sangat. Bila Nas kata bisa, tentu dah lebih bisa daripada bisa yang ada atas dunia ni. Kalau kita di atas dunia ni kita duk gambar bisa ular, dia lebih teruk pada tu lagi. Jadi itulah yang menjadi minuman. Jadi boleh gambar tak orang-orang yang minum, dia hakikatnya di dalam neraka pun orang minta minuman, tapi sebelum bagi minuman tu lamalah minta. Sebab dia haus sangat, dan haus dia tu amat menyakit, memedihkan. Dia minta minuman, lepas beberapa masa yang panjang barulah malaikat tu layan pula bagi bentuk-bentuk minuman yang kita sebut tadi. Bila dia minum saja dahlah haus tak hilang, makin teruklah pula asap dia. Jadi tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis berkenaan dengan bentuk-bentuk minuman, kalau seseorang tu boleh memahami yang atas dunia ni merupakan ujian Allah, dan setiap benda yang kita buat atas dunia ni Allah akan balas. Yang baik Allah balas dengan baik, walaupun sebesar zarah. Buat benda yang jahat tetap Allah balas walaupun sebesar zarah. Tinggal lagi balasan yang jahat tu tak ada benda lain lah melainkan api neraka. Jadi kalaulah macam tu keadaan dia yang akan dilalui oleh semua orang, termasuklah saya, termasuklah tuan-tuan, semua orang akan lalu, maka amatlah munasabah untuk satu orang tu bila duduk atas dunia, dia jaga sangat jangan terlanggar batasan-batasan yang Allah sebut. Buat baik, jangan buat jahat. Buat perangai baik, jangan buat perangai buruk. Baik, itu secara ringkas yang telah kita baca pada kuliah yang lepas. Hari ini kita sambung lagi. Yang ni kita baca hadis yang ke-50 kalau ikut nombor kitab Bahrul Madhi ni. An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kal muhli ka'aqariz zaiti fa idza qurriba ilaihi saqatat farwahu wajhi fi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menjelaskan tentang firman-Nya, yakni satu kalimah yang terdapat dalam Al-Quran, iaitulah kal muhli. Kal muhli ini seperti al-muhli. Kata Nabi, iaitu seperti hampas minyak. Maka apabila didekat kepadanya, yang didekat pada wajahnya, gugurlah kulit muka tu padanya. Jadi sebenarnya kal muhli ini dah disebut oleh hadis yang sebelum tu, jadi saya tak ulaslah, ya. Memang dalam hadis ni ada terdapat 1-2 hadis yang berulang-ulang. Kita baca ambil syarat sajalah. Kemudian dalam hadis yang 57 ni, lepas daripada Imam Tirmizi meriwayatkan hadis tadi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Imam Tirmizi, wa bihadzal isnad, dengan isnad, dengan sanad yang sama. Maknanya ada riwayat lain dengan sanad yang sama, ya. Kata Imam Tirmizi, wa bihadzal isnad, dan dengan sanad yang sama, sanad ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, li suradiqin nar, li suradiqin nar arba'atun judur kithafun kulli jidarin mithlu masiratin arba'ina sana. Kata Nabi dalam riwayat, dalam matan yang berasingan tapi sanad yang sama,
Nabi berkata di surah Al-Qinnar, bermula dinding-dinding neraka. Rupanya tuan-tuan, neraka ni dia ada dinding-dinding macam jail lah. Masuk dalam tu, nak keluar tak boleh. Dinding dia tu hebat sangat. Tak boleh nak fikir, nak korek dinding ke, nak panjat ke, tak boleh. Ni cerita dinding dia. Kata Nabi, di surah Al-Qinnar, bermula dinding-dinding neraka. Arba'atu judur, memiliki 4 dinding. Mana ada 4 dinding? Maknanya tempat seksa tu dekat tengah dikelilingi oleh 4 dinding. Allahu Rabbi. Hadis ni bersambung lagi. Kithafu kulli jidarin, tebal setiap dinding. Tebal setiap dinding mislu seperti masirati arba'ina sana, perjalanan 40 tahun. Allahu Rabbi. Maknanya memang tak boleh lari tuan-tuan. Satu dinding tu pun perjalanan 40 tahun. Mana kalau mereka nak lari lah daripada neraka tu, sakit sangat. Pakat dengan ahli neraka nak lari. Tebal dinding tu 40 tahun perjalanan. Nak lari ke mana? Maknanya tak boleh lari apa dah. Lepas tu pula ada 4 lapis. Ada 4 lapis. Maknanya kalau dah kena azab dekat situ, memang tak ada harapan nak lari lah. Kecuali Allah keluarkan daripada neraka. Dalam hadis yang ke-57 juga, lepas Imam Tirmizi sebut riwayat tadi daripada sanad yang sama, kata Imam Tirmizi, wa bihadzal isnad, maknanya ada matan lain dengan sanad yang sama. Wa bihadzal isnad, dan dengan sanad ini pula, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna dalwa min ghassaq, jikalau bahwasanya dalwa satu timba min ghassaq, daripada air nanah. Nabi kita kata kalau satu timba daripada air nanah, yuharaqu fid dunya, ditumpahkan dalam dunia. Nabi ni dia buat perumpamaan. Dia kata kalau misal kata satu timba daripada nanah yang dalam neraka, yang kita dah ulas pada kuliah-kuliah yang lepas tu, yuharaqu fid dunya, ditumpahkan dalam dunia, la antana, maksudnya nescaya busuk ahli dunia, ahli dunia keseluruhannya. Allahu Rabbi. Maknanya kalau satu timba dan air danau, yang air nanah yang dijadikan minuman ahli neraka tu tumpah atas dunia ni. Tumpahnya di Malaysia contoh dia, sampai kat mereka tu busuknya teruk sangat. Itulah dia bentuk minuman yang nak digambarkan kepada kita semua. Kalau masuk dalam neraka, itulah bendanya. Baik. Itu kita baca huraian secara ringkas. Baik. Hadis tadi yang ke-57 tadi, berdasarkan kepada semakan dan huraian daripada ahli-ahli hadis, hadis tadi ialah hadis dhaif. Di sudut sanad dia dhaif. Tinggal lagi dia ni dhaif sebab macam saya dah sebut sebelum ni, dhaif ni dia ada 7 tabaqat, 7 peringkat. Dia ni tabaqat yang kedua, maknanya dhaif ringan. Jadi hadis-hadis dhaif ringan ni bolehlah kita ambil pengajaran ataupun iktibar dia tu. Baik. Cuba kita lihat apa yang dihuraikan oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi tentang hadis yang kita baca tadi. Kata Syekh Al-Marbawi, berkenaan dengan kalimah yang terdapat pada riwayat tadi, iaitulah ghassaq. Ghassaq ni air danur, air
air nanah. Kata Syekh kita ni, maka dia kata air danau tadi dijadikan penyeksa orang-orang neraka. Allahu Rabbi. Dia itu sebahagian daripada bentuk seksaan. Dia bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi bentuk penyeksaan. Kata Syekh kita ni, iaitu diberi minum dan dituang ke mulut mereka supaya terbakar segala isi perut mereka. Allahu Rabbi. Maknanya dah haus duduk dalam neraka kan. Haus minta tolong, minta air, teruk sangat ni. Maka malaikat lepas beberapa lama yang panjang, malaikat pun layan lah. Bagilah air danau. Bentuk dia macam kita sebut sebelum ni lah, bukan setakat busuk, dia tu juga bisa yang amat. Kemudian bila dituang dalam mulut mereka, terbakar segala isi perut dia. Allahu Rabbi. Kata Syekh kita ni, inilah seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ayat 24 dan juga ayat 27. Mana Syekh Al-Marbawi dia bawa 4 ayat daripada surah An-Naba sebagai huraian kepada hadis tadi. Baik, cuba kita baca. Start daripada ayat 24 hingga 27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Tidak merasakan mereka di dalamnya kesejukan dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Rupa-rupa dalam ayat 25 ni Allah sebut illa, kecuali hamimau. Hamimau nak air panas. Air panas yang dihuraikan dalam hadis yang sebelum ni, curah atas kepala, tembus terus, cair terus. Wa ghassaqa ni nanah. Jadi minta minuman, Allah bagi hamimau wa ghassaqa, air yang mendidih dan nanah. Jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Allahu Rabbi. Sebenarnya Allah nak bagi pembalasan yang selayaknya diperolehi oleh pelaku-pelaku maksiat atas dunia yang tak dengar amaran-amaran. Jadi betul lah Syekh kita kata, bila melihat ayat yang ke-25 ni, Allah sendiri kata illa hamima wa ghassaqa jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Dalam ayat 27 Allah sebut innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak berharap kepada hisab. Maksudnya tuan-tuan, di dunia dia tak hirau ke pasal hisab. Dia belasah saja. Apa benda dia nak cakap, apa benda dia nak tulis, apa benda yang dia nak tipu, dia tak kisah. Ambillah duit banyak mana, berbilion-bilion pun dia tak kisah. Sebab pada dia, walaupun banyak sekali amaran-amaran pasal hisab, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dia buat tak kisah saja. Sampai akhirat, tengoklah macam mana Allah cerita. Allah kata la yadhuquna fiha badan wala syaraba, tidak merasa mereka di dalamnya kesejukan. Mana tak rasa langsung sejuk, dingin, selesa, memang tak ada. Ayat tu tak ada dalam neraka. Wala syaraba, dan tidak dapat minuman yang melegakan mereka. Illa, kecuali hamima wa ghassaqa, selain daripada air mendidih dan nanah, jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka masa kat dunia dulu tidak berharap kepada hisab. Dia buat tak kisah pasal hisab. Allahu Rabbi. Hadis seterusnya. An Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna qatratan minaz zaqqum qutirat fid dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amahu. Kita baca dulu makna keseluruhan, kemudian kita lihat satu persatu. Daripada Ibnu Abbas, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca satu ayat ini, iaitulah ayat yang selalu kita dengar masa khutbah, iaitulah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud dia apa? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutun, janganlah kamu mati, illa wa antum muslimun, melainkan kamu orang-orang Islam. Jadi secara ringkasnya daripada Ibnu Abbas, Rasulullah baca ayat tadi, dan ayat tadi bagi tahu kita kena cari jalan juga supaya jadi orang yang bertakwa. Kalau kamu nak mati, jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu ni bertakwa. Kalau tak bertakwa, memang teruk. Kalau mati dalam keadaan tak bertakwa, memang teruk. Hadis ni nak cerita. Kemudian lepas Rasulullah baca ayat tadi, dan saya cuba ulang dalam bentuk yang supaya tuan-tuan mudah faham. Nabi kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu ni orang muslim. Muslim bertakwa lah. Lepas tu Nabi kata apa? Lepas Nabi cakap baca ayat tadi, Nabi kata, law anna qatratan minaz zaqqum, bahawasanya qatratan minaz zaqqum, satu titik minaz zaqqum, daripada zaqqum, buah zaqqum, qutirat, menitik, fid dari dunia, menitik dalam negeri dunia, la afsadat ala ahli dunia, nescaya binasa, la afsadat, nescaya binasa, ala ahli dunia, atas segala ahli dunia, ma'ayishahum, kehidupan mereka. Nabi tadi dia pesan, jangan kamu mati melainkan kamu muslim. Sebelum tu Nabi kata, bertakwalah kamu. Ciri orang muslim ialah bertakwa. Kemudian Nabi sebut, kenapa Nabi baca ayat tadi? Sebab ada satu buah, nama dia buah zaqqum. Nabi kata, satu titik daripada buah zaqqum tadi, kalau dia menitik atas dunia, la afsadat, nescaya binasa, ala ahli dunia, atas segala ahli ke dunia, ma'ayishahum, kehidupan mereka. Setitik saja memang habis, hancur. Semua jadi sakit, semua tak boleh pergi kedai, semua tak boleh buat aktiviti, semua melepek sakit, habis. Setitik saja. Setitik jatuh di Malaysia, di Rusia, di Amerika, habis, musnah semua sekali. Setitik daripada buah zakum. Hadis ini bersambung. Fakaifa, kata Nabi, maka bagaimanakah bima yakunu ta'ama, bagaimanakah dengan mereka yakunu ta'ama, yang menjadikan ia makanannya. Maknanya akhirat esok tuan-tuan, siapa-siapa yang masuk dalam neraka, menu utama dia buah zakum. Dan buah zakum ni kata Nabi, ini saya baca ni secara
santai dulu sebelum kita lihat huraian daripada pengarang kitab kita ni. Satu titik daripada buah zakum menitik atas dunia ni, satu dunia musnah kehidupan. Lalu Nabi kata, macam mana orang dalam neraka tadi jadikan buah zakum sebagai makanan rutin mereka, sedangkan teruk sangat sifat dia. Dalam bentuk yang lain, Nabi nak kata, bagaimanakah seseorang tu sanggup buat salah, langgar hukum Tuhan atas dunia, sedangkan dah bagi amaran, kau buat yang nanti kamu, menu kamu bukan nasi arak arif, tapi buah zakum. Tak usah duk berangan lah nak rasa arif, nasi arak masuk neraka, tuan-tuan. Hidangan dia buah zakum. Allahu Rabbi. Baik, kita lihat dulu takhrij hadis ni. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Maknanya hadis ni kuatlah, ya. Hadis kuat, ya. Seperti mana yang pernah saya sebut dulu, hasan sahih ni banyak digunakan dalam Sunan At-Tirmizi, ya. Jadi ulama hadis sebut satu daripada penjelasan hasan sahih ni, maksudnya pada dia tu ada dua sanad. Ada dua sanad. Satu sanad sahih, satu sanad hasan, campur dua jadi hasan sahih. Jadi kalau misal kata nak banding dengan hadis yang satu sanad, walaupun sahih, yang dia lagi kuat lah, sebab dia dua sanad. Baik. Sebenarnya hadis ni dia huraian dia panjang sikit. Jadi kita bacalah setakat yang boleh baca sampai masa kita berhentilah, ya. Dalam hadis tadi, kata kunci yang Nabi SAW nak sebut kepada kita tentang takwa. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Dan Nabi sebut, dia baca ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu tu orang Islam. Jadi kata kunci dia takwa. Takwa ni menyelamatkan seseorang akhirat esok. Kalaulah dia mati dalam keadaan dia bukan orang Muslim yang bertakwa, memang ada masalah besar. Memang ada masalah besar. Baik, cuba kita lihat takwa ni apa dia. Takwa ni apa? Dia ada beberapa kalimah atau perkataan yang memberi makna di sudut penggunaannya yang hampir sama. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tasawuf, satu daripada sifat mahmudah, satu daripada sifat mahmudah ialah sifat khauf. Khauf ni takut. Khauf ni takut. Jadi kadang-kadang bila kita baca, kita dengar kuliah tentang sifat mahmudah tadi, khauf takut tadi, dia fikir juga macam mana dengan takwa. Takwa ni takut ke? Takut yang macam mana? Apa biasa je? Benda-benda gitu duk main dalam kepala kan. Baik. Lagi satu perkataan, khasyiyah. Khasyiyah pun takut juga. Khasyiyah ni takut juga. Jadi saya petik ada satu ayat Al-Quran, surah An-Nur ayat 52. Dalam ayat ni Allah guna dua kalimah dalam satu ayat yang memberi makna takut lah, ya. Baik, kita baca ayat dia.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dalam Allah kata ni wa yakhshallah, dan yakhshallah, dan takut kepada Allah. Satu. Wa yattaqhi, dan wa yattaqhi maksudnya dan bertakwa kepadanya. Faulaika humul faizun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi ayat ni, dalam ayat ni saya sebut ni nak bagi tahunya, kadang-kadang kita jangan confuse. Sebahagian ulama sama ada khauf ataupun takwa, dia kata takut je, khasyah pun takut juga. Tak apa, kita tengok apa ni dalam ayat ni Allah guna dua perkataan dalam satu ayat, iaitulah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah. Guna perkataan khasyat, kata dasar dia khasyat, dan takut kepada Allah. Wa yattaqhi, dan bertakwa kepadanya, takut juga. Faulaika humul faizun. Baik, saya petik kitab tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain dia kata wa yakhsha, takut ni maksudnya lebih menjuruskan kepada takut kepada seksa Allah. Jadi kalau kita baca ayat ni, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah. Takut dan arti kata takut seksa-seksa yang disebabkan dosa-dosa. Kata tafsir Jalalain, maknanya yakhsha ni lebih kepada takut seksa disebabkan dosa. Maka bila dia takut, dia tak buat dosa lah. Okey. Wa yattaqhi, kata tafsir Jalalain juga, wa yattaqhi ni maksudnya dan dia bertakwa kepadanya. Okey, takwa ni maksudnya apa? Kata tafsir Jalalain, takwa ni ialah patuh kepada Allah Ta'ala, dengan bukan setakat takut saja, dia memelihara diri daripada dosa-dosa. Jadi pusing sana pusing sini benda yang sama lah. Tapi takwa ni dia lebih ada satu sifat, dia jaga diri dia. Sifat menjaga, bukan setakat takut buat dosa. Boleh jadi orang takut buat dosa ni dia dah buat dosa, tapi takwa ni dia satu peringkat atas, dia menjaga. Satu. Jadi kita ulah sikit pasal takwa ni supaya nak beramal dengan hadis yang kita baca tadi, nak kena faham betul-betul takwa ni apa. Baik, saya petik lagi satu tuan-tuan, huraian takwa ni. Yang ni saya ambil daripada tafsir Ibnu Katsir. Dan takwa ni yang saya nak baca ni dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan kenal kan? Imam Hasan Al-Basri ni salah seorang ulama tabi'in yang terkenal di negeri Basrah. Dan kalau dia meriwayatkan hadis tu jadi sahih, sebab dia ni status dia thiqah. Maknanya ulama yang muktabar lah ni. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata takwa ialah takut dan menghindari apa yang diharamkan Allah. Bukan setakat takut buat dosa, dia takut dia cari jalan untuk mengelak daripada benda yang diharamkan oleh Allah. Kata Hasan Al-Basri lagi, dan menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Maknanya bukan takut buat dosa. Bila seorang tu bertakwa, dia ada satu motivasi yang tinggi untuk buat perintah Allah terbaik. Itu orang bertakwa, dia bukan buat cincai. Kata Hasan Al-Basri. Dia sambung lagi, takwa juga bererti kewaspadaan, menjaga benar-benar perintah dan menjauhi larangan. Maknanya bila dia jaga diri dia daripada buat benda yang haram, dan dia jaga diri dia untuk laksanakan perintah, benda tu mari daripada hati dengan penuh perasaan, jaga. Baik, Hasan Al-Basri lagi dia nak ceritakan pasal benda ni.
Dia bawa satu riwayat. Saya ulang balik, kita cerita pasal takwa ni nak mengelakkan daripada mati dengan selain daripada mati, nak pastikan kita mati ini sebagai seorang muslim yang bertakwa. Bila mati sebagai seorang muslim yang bertakwa, mudah-mudahan kita tak kenalah dihidan dengan buah zakum. Jadi nak faham takwa ni macam mana? Baik. Lepas Hasan Al-Basri cerita definisi tadi, dia bawa satu riwayat. Riwayat ni tentang perbualan di antara Sayyidina Umar Al-Khattab dengan sahabat dia Ubay bin Ka'ab. Pasal takwa. Kata Ubay bin Ka'ab kepada Sayyidina Umar, maaf, saya salah baca. Sayyidina Umar tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar Al-Khattab tanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Sayyidina Umar balik, tidakkah engkau pernah melalui jalan yang berduri? Mana Ubay tanya Sayyidina Umar balik, kamu pernah tak berjalan yang mana jalan tu ada duri? Sayyidina Umar kata, ya. Maka Ubay tanya Sayyidina Umar balik, lalu apa yang kamu buat? Ubay tanya Sayyidina Umar, bila kamu nak berjalan atas tempat yang ada duri, apa yang kamu buat? Maka kata Sayyidina Umar, aku berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk mengelak daripada duri tadi. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Tuan-tuan faham? Satu perumpamaan yang halus yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab bila ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu atas jalan yang tahu atas jalan tu ada duri, kata Sayyidina Umar, dia berusaha keras untuk mengelak. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya apa? Dia nak berjalan, dia angkat kaki, nak letak kaki, dia tengok dulu ada duri, tak ada duri. Tak ada duri, baru dia letak. Ada duri, dia alih tempat lain. Lepas tu kaki sebelah lagi pula, angkat kaki, nak melangkah, tengok kat bawah tu pula ada duri, tak ada duri. Ada duri, dia mengelak. Tak ada duri, dia letak. Begitulah seterusnya sampai habis melalui jalan yang berduri. Maksudnya takwa tadi, kata Ubay bin Ka'ab kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, kamu berjalan atas dunia ni, kamu nak buat satu benda, tengok dulu boleh ke tak boleh. Boleh, halal, jalan. Tak boleh, jangan buat. Kan biasa kan isteri kita kan pergi supermarket. Ni biasanya orang perempuan lah kerja dia. Dia ambil tin makanan yang dia nak beli, dia tengok dulu ada halal ke tak ada halal. Itulah maksud dia. Halal, beli, tak halal, letak. Perumpamaan ini dikiaskan dengan semua aspek kehidupan, baru panggil takwa. Bukan setakat beli tin makanan. Cari nafkah. Duit ni tak boleh, jangan ambil, letak. Cari duit lain. Nampak? Barang ni tak boleh ambil, letak, ambil barang lain. Jalan ni tak boleh, cari jalan lain. Itulah takwa. Kalau boleh buat benda tu, baru nama dia takwa, mengikut definisi yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab. Tak ada shortcut, tuan-tuan. Sebab memang kita atas dunia ni Allah buat untuk uji. Memang dia berhak. Bumi ni bumi dia, langit ni langit dia, udara, unit udara dia.
Memang dia berhaklah suruh buat peraturan ikut kehendak dia. Sebenarnya peraturan apa saja yang Allah bagi bukan nak menyusahkan, nak menyelamatkan. Nak menyelamatkan. Kajilah masing-masing rahsia di sebalik peraturan-peraturan yang Allah buat. Semuanya ada kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Jadi saya rasa memadailah setakat tu. Dah nak masuk isyak kan? Kalau lajak lagi dia payah nak berhenti. Ya, kita berhenti setakat ni ya. Jadi bila kita baca hadis tadi, saya ulang balik. Hadis tadi menyebut tentang ayat yang Rasulullah baca, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan orang Islam. Kemudian Rasulullah cerita pasal kalau kamu mati selain daripada orang Islam, masalah dia ialah buah zakum. Mampu ke nak makan buah zakum ni? Jadi nak tahu macam mana teruk tak teruk buah zakum ni tuan-tuan, tunggu kuliah yang akan datang. Saya akan baca beberapa nas daripada Al-Quran sendiri. Teruk tuan-tuan buah zakum ni. Teruk sangat-sangat. Saya bagi bayangan sedikit. Buah zakum ni dia ditanam, dia hidup segar dalam neraka. Benih dia daripada neraka, baja daripada dalam neraka, akar dia masuk menjunam dalam kepada kerak neraka. Segala benda yang ada pada zakum itu neraka sendiri. Neraka sendiri. Dia hidup subur dan dia jadi makanan ruji pada orang-orang dalam neraka. Jadi kalau macam itulah keadaan dia, tentulah zakum tu sendiri panas seperti mana panas neraka. Disebut dalam hadis yang lain, satu zarah daripada api neraka jatuh atas dunia ni padang jarak padang terkukur. Yang tu jadi makanan ruji kita. InsyaAllah ta'ala kuliah akan datang kita akan baca beberapa nas yang menjelaskan tentang sifat-sifat buah zakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.